اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, menziarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. Sebenarnya menziarahi digalakkan bukan sekadar pada masa sakit sahaja, bahkan melengkapi semua keadaan. Bagi semasa yang sehat maupun berduka cita, sama ada terhadap sahabat handai, saudara mara, kaum keluarga yang muda, lebih-lebih lagi yang tua, bujang ataupun sudah berkahwin. Semuanya ini telah pun dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan seumpama ini akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud sesiapa yang menziarahi orang sakit ataupun ziarah saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan bagus dan bagus langkahmu dan ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'ani. Berilah makanan kepada orang yang lapar, ziarahilah orang yang sakit, dan lepaskanlah orang tawanan. Sebagaimana ibadat-ibadat lain yang mempunyai syarat dan rukun serta adab, maka menziarahi orang sakit juga mempunyai adab yang tersendiri untuk diikuti, agar ziarah itu mengikut syariat Islam. Antara adab menziarahi orang sakit ini, yang pertama, jangan duduk terlalu lama di sisinya, kerana duduk terlalu lama itu membawa kepada jemu si pesakit itu. Yang kedua, zahirkan simpati kepadanya seolah-olah kita juga berasa sebagaimana ia merasakannya. Yang ketiga, doakan untuknya seperti mana dikatakan, ya Tuhanku, afiatkanlah, sehatkanlah sahabatku ini. Atau dikatakan baginya, semoga Allah menyembuhkan saudara dengan segera. Yang keempat, nasihatkan supaya bersabar, kerana dengan sakit itu mendapat pahala yang banyak, dan ini sebagai dugaan semata-mata. Dan yang kelima, jangan makan makanan yang dihadiahkan orang kepadanya atau makanan yang disediakan untuknya, kerana apabila dimakan maka hilanglah pahala ziarah itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan maksud tujuan ziarah orang sakit ini, yang pertama, dapat menghiburkan hati orang yang sakit itu. Kerana dengan adanya penziarah orang sakit itu, berasa ada orang yang bersimpati terhadapnya. Yang kedua,
mengurangkan bebanan sakitnya dan memberikan harapan kepadanya. Yang ketiga, mendoakan semoga segera sembuh. Yang keempat, membawa makanan atau minuman yang sesuai. Dan yang kelima, membantu meringankan penderitaan batinnya, dan kalau boleh bantu menanggung perbelanjaan keluarganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh barakah ini, kita bersyukur kerana kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada perkongsian ilmu yang kita kongsikan melalui program Santai Ilmu bersama ETQNS. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan pula dengan adab menziarahi orang yang sakit tenat, yaitu apabila pesakit itu sudah tenat dan harapan untuk sembuh adalah tipis, antara tanda-tanda kematian sudah terlalu hampir adalah seperti: yang pertama, bulu kening sudah jatuh ke bawah, tidak terletak di atas tulang dahi. Yang kedua, hidung sudah lembek. Yang ketiga, tapak kaki sudah tidak tegak. Dan yang keempat, telinga sudah layu. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah dilakukan beberapa perkara, umpamanya hendaklah diberi pengharapan yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Pengharapan yang terakhir ialah sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan pesakit itu bercakap yang bukan-bukan sehingga menimbulkan perasaan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka si penziarah hendaklah yang pertama memperkatakan hanya perkara-perkara yang baik sahaja, kerana malaikat alaihi salam mengaminkan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, memendekkan masa duduk dan jangan membuat bising. Yang ketiga, sunat diajarkan mereka kalimah La ilaha illallah. Mengajar kalimah itu memadailah sekali sehinggalah ia menuturkan perkara yang lain. Setelah bertutur perkara-perkara yang lain, maka ajarkanlah semula kalimah itu, yaitu La ilaha illallah. Yang keempat, orang yang sakit itu pula sunat membaca La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesiapa yang membacanya ketika ia sakit, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang kelima, selain itu ia sunat juga membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah,
sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang yang menzalimi diri. Sekiranya ia meninggal, maka ia akan diberi pahala seorang mati syahid dan diampunkan semua dosanya. Allahu Akbar. Riwayat Al-Hakim daripada Sa'ad bin Malik. Yang keenam, ketika sakaratul maut sunat dibaca La ilaha illallah Inna lil mauti sakarat Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Yang ketujuh, yaitu disunatkan untuk membaca surah Yasin, kerana baginda pernah bersabda, Iqra' ala mautakum Yasin. Bacakan terhadap orang yang mati itu surah Yasin. Diriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud Yasin ialah jantung Al-Quran. Tidaklah seorang lelaki yang membacanya kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa taala serta yakni kebahagiaan kampung akhirat, melainkan diampunkan dosanya. Dan bacakanlah terhadap orang yang akan mati antara kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam usaha kita memakmurkan masjid, seterusnya mengamalkan antara amalan asas apabila kita berada di masjid. Mudah-mudahan perkara-perkara sedemikian kita dapat melaksanakan, dan kita berniat sesungguhnya apa yang kita laksanakan itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.